بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa pondok, yang berbahagia tuan-tuan imam di tempat masing-masing, tuan-tuan bila juga di tempat masing-masing, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Tak ada ditariknya nyawa kita lagi. Bermakna kita masih berfungsi seperti manusia biasa. Ada harapan lagi untuk menambah bekalan. Supaya nanti kita cukup bekalan kita dalam kehidupan selepas kehidupan ini. Kerana lepas ini ada hidup lagi. Bukan mati terus. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah matikan kita terus, maknanya orang jahat tu untung dalam dunia ni. Tak ada dibalas kejahatannya. Tak ada didakwa. Tak ada dihukum. Dalam dunia ni dia mencuri, merampak, membunuh, merogol. Lepas begitu aja. Dia mati-mati terus. Bermakna Allah itu tak adil lah. Sedangkan kita mengaji tauhid, Allah itu maha adil. Jadi nak menandakan keadilan Allah, dihidupkan kita kembali setelah mati. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian kamu akan di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan dari apa yang kamu lakukan dalam dunia ni. Kerana hidup ni adalah tempat kita bercucuk tanam, tempat kita berbendam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Buahnya bukan dikutip di dunia ni. Hasilnya dikutip di akhirat. Apa hasilnya bergantung kepada apa pokoknya kita tanam. Kalau kita tanam pokok manis, kita akan dapat buah yang manis. Kalau kita tanam pokok masam, kita akan dapat buah yang masam. Kalau kita tanam pokok lemak, kita akan dapat buah yang lemak. Tapi kalau kita tanam pokok beracun, kita akan dapat buah yang beracun. Bergantung pada apa pokoknya kita tanam dalam dunia ni. Jadi mudah-mudahan kita akan menanam buah yang baik-baik belaka. Supaya di akhirat besok kita akan memetik buah-buah yang bagus. Buah-buah yang baik. Itu bekalan yang nak kita bawa balik tu. Bukan nasi lemak, bukan tercana, bukan capati, bukan martabak. Yang nak kita bawa balik ialah amalan-amalan kita. Sebab itu kata Allah, wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat takwa. Bila takwa baru dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tak ada takwa, no guarantee from Allah. Without takwa, don't dream of entering paradise. Tak ada jaminan dari Allah Ta'ala. Bila takwa baru Allah jamin. Di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Jadi di dunia ni mari kita buat perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Dan dalam dunia ni ada juga manusia-manusia yang buat baik. Sembahyang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, selalu bersedekah, selalu zikir, selalu tolong orang miskin dan sebagainya. Kalau dia mati-mati terus saja, rugi dia di dalam dunia ni. Orang nari dia tak nari. Orang berjoget dia tak berjoget. Orang minum arak dia tak minum arak. Orang rasuah dia tak rasuah. Jadi kalau dia mati-mati terus begitu aja, rugilah dia. Segala kebaikan-kebaikan dia tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Jadi maknanya Allah tak adil lah. Allah adil ke pernah jadi tak adil? Pernahkah Allah itu zalim terhadap makhluknya?
Tak pernah Allah Maha Adil. Sebab itu dihidupkan semula untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Ya, kamu buat baik dibalas dengan kebaikan. Kamu buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah. Zarah tu paling matter yang paling kecil. Ya, itu namanya zarah. Tak ada yang lebih kecil dari zarah. Tak boleh belah dua lagi, tak boleh. Kamu akan dapat melihat kebaikan kamu dan dibalas sewajarnya. Dan barang siapa buat kejahatan walaupun sebesar zarah, kamu akan dapat memperlihatkan kejahatan kamu dan dibalas sewajarnya. Tapi yang ini boleh tak dihapuskan? Boleh tak di-delete? Boleh dipadam tak? Macam mana nak padamnya? Taubat. Kalau kebaikan tak payah padam dah. Kita hendak. Sebab itu di akhirat nanti kita akan menerima suratan amal kita. Kalau baik, baik aja tulis itu. Ngaji aja. Baca Quran aja. Semayang aja. Berdakwah aja. Dalam hidup dia. Jadi semua akan baik, akan diterima balasannya. Kalau jahat, dia akan menerima balasan juga. Karena kita di akhirat besok semua akan berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari yang semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Everybody will stand in front of Allah. Untuk dikira, dicek imannya, dicek ibadahnya dan sekarang. Sampai semua sekali apa yang kita lakukan di dunia ni, semua everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Baru nak mula. Kitab ni Bahrul Mazi. Baru nak mula. Iaitu jilid yang ke-17. Bab apa? Cerita tentang hari kiamat. Kita cerita perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat. Bermula dengan mati. Kiamat terutin kebangkitan semula. Qiyam terutin bangun. Tapi dia bermula dengan mati. Di dunia ni kita mati dulu. Udah mati masuk dalam kubur. Di kubur boleh dapat nikmat, boleh dapat azab. Mana tak? Nak nikmat kena azab? Nak nikmat. Azab ada berapa azab kubur? Ya Allah, jenuh dah ngajarnya. Azab kubur ada berapa? Ada berapa azab kubur? Tak jawab lagi. Dah 3 kali nanya dah. 4 azab kubur. Ya. Lupa saja ke pun? Ingat tu, ada berapa azab kubur? 4. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Tak boleh jawab, pukulnya. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai kiamat. Nama pun gerun kita dengarnya. Sujahul Aqra' kata. Qra' kata nama tahu. Yang ketiga. Yang keempat didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur. Dia balik-balik mayat dalam kubur tu. Macam orang manggang apa? Macam orang manggang apa? Barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babi lah. Zaman Robin Hood of Nottingham Forest tu. Babi itu. Tangkapnya babi itu, cocoknya depan gong tu, dibakar depan kan dari bawah. Macam itulah. Seksa yang keempat. Yang 4 seksa kubur. Ingat tu. Lain kali dia tanya berapa seksa kubur? Ada 4. Jangan benar-benar. Lupa. Ngapa lupa? Siapa nyuruh lupa? Dah tua. Yang cakap ni lagi tua. Agak dalam bilik ni saya paling tua sekali. Saya tua. Ya ke? Saya 80. 80 dah tua. Saya 81. Lagi tua. Ya. I am the oldest in this room. Yang lain tu muda-muda belakang. Tuan Cik berapa umur? 74 aku. 64 pun. Very young. Budak lagi. Saya baru jumpa pagi ni tu yang nama pun baru tanya namanya. Tahu nama mana?
Haji Abdul Rahman dari Batuas, dari Pulau Pinang. Hari ini baru jumpa. Selamat berkenalan. Ya. Alright. Untuk pagi ini kita sambung. Iaitu muka surat 6. Betul? Masalah yang kedua. Bab yang kedua. Masalah yang pertama. Bab yang kedua. Yang pertama tu kita cerita tentang hadis-hadis tentang hari kiamat. Itu dah kita baca minggu yang keempat dulu. Ya? Bukan yang ketiga dulu. Ya? Yang keempat tak ada. Yang ketiga. Dia masalah. Pagi ini kita bicara tentang bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat. Ikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga ikut Quran. Ada juga mazhab yang mengatakan tak ada bercakap dengan Tuhan. Mu'tazilah mengatakan tak ada bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu Mu'tazilah. Berbeza dengan fahaman kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dialog dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah kumpulkan semua ahli syurga. Belum baca lagi nanti. Saya cerita dulu. Allah kumpulkan semua ahli syurga. Siapa ahli syurga tu? Kita lah. Siapa tidak angkat tangan? Siapa tak masuk golongan ahli syurga angkat tangan? Jadi ahli syurga tu kumpul. Di mana ada satu perhimpunan yang besar lah. Semua ahli-ahli syurga tu dikumpul oleh Allah Ta'ala. Duduk belakang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah munculkan dirinya. Kita boleh nampak Allah ketika itu. Nak tengok Allah hanya di syurga saja. Lain di syurga kita tak dapat tengok Allah. Allah tak izinkan. Tak boleh tengok Allah di Tapah ni. Tak boleh tengok Allah di Penang. Tak boleh tengok Allah di Washington. Tak boleh tengok Allah di London. Nabi Musa nak tengok Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu takkan dapat melihat aku. Tapi besok semua orang dapat melihat Allah Ta'ala. Lalu Allah munculkan dirinya. Kemudian Allah panggil. Nombor satu Allah panggil siapa? Nabi Musa AS. Ditanya Nabi Musa, sudahkah kamu sampaikan risalahkan? Ini cerita kitab ni tuan-tuan, bukan longgok-longgok tau. Sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampaikan kepada umat kamu? Apa jawabnya? Sudah ya Allah. Betul diperintahkan Nabi Musa tu untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Taurat. Bukan Taurat ya, Taurat. Quran ni kena baca betul-betul. Jangan jadi orang Melayu suka nukar. Masjid jadi masjid, Salasa jadi Selasa. Lagi apa? Ayah ni bagi nama yang sedap. Abdul Qadir. Dapat orang Melayu? Qadir begini. Ini apa nama kitabnya? Taurat. Kalau wakaf. Kalau tak wakaf, Tauratu. Atau Tauratun. Jadi Taurat. Dalam bahasa apa? Tuan-tuan dan puan-puan? Dalam bahasa apa Taurat tu? Dalam bahasa Qibti. Nama bahasanya. T-I-B-T-H-I. Qibti. T ya. T. Bukan T-T. Qibti. T-U-I-B-T-H-I. T. Yang jadi sah apa? T-H-I tu. Bahasa Qibti. Nabi Musa pun baca. Kita pun seronok lah dengarnya. Yang baca Rasul. Dah habis baca tu. Mana bunyi entah bahasa Qibti. Saya ngapa orang boleh lah. Tapi nak ngajuk pun tak boleh. Tak kerti saya. Tak pernah dengar. Nabi Musa pun diperintahkan turun. Duduk. Dia pun duduk. Lepas tu dipanggil pula. Yang kedua. Dipanggilnya Nabi Isa AS. Sebut Isa. Bukan Isa ya. Isa. Isa. Nabi Isa AS. Ditanya soalan yang sama. Sudahkah kamu sampaikan apa yang kuperintahkan kamu sampai? Apa jawab Nabi Isa? Sudah ya Allah. Habis itu diperintahkan Nabi Isa supaya membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa namanya? Injil. Dengung. Ada nun mati jumpa jil. Apa buat? Dengung. Injil. Mat harus disukun jil. Bukan jil aja. Injil. Jangan angel aja. Injil. Quran kena baca betul-betul. Selawat tak apa. Marhaban tak apa. Tapi Quran kena baca ikut hukumnya. Injil. Nun mati jumpa dengan jim apa? Ikhfa. Ya. Saya bukan nak ngajar tajwid dah. Marah Ustaz Osman pula. Dia yang ngajar tajwid sini.
Dia pembaca. Sedap tak? Apa tak sedapnya Rasul yang baca? Seronok lah kita, lagi seronok kita ni. Lepas Nabi Musa tadi, Nabi Isa. Betul perintahkan dia turun. Diperintahkan dia duduk. Lepas tu dia panggil pula Nabi yang tiga. Lupa saya. Injil tu bahasa apa? Bahasa Siriani. Mana bunyi entah, jangan suruh saya nyebut, tak tahu. Bahasa Siriani. Artinya agaknya Sanskrit dulu, Sanskrit tua tu. Old manuscript ya. Kemudian dipanggil pula Nabi yang ketiga. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tu terkenal dengan apa? Dengan suara yang sangat merdu. Ditanya dia, sudahkah kamu sampaikan risalah yang kuperintahkan bersampai kepada umat kamu? Apa jawabannya? Sudah ya Allah. Ya. Kemudian diperintahkan Nabi Daud untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Zabur. Apa nama kitabnya? Zabur. Dalam bahasa apa? Ibrani. Udah kerti tak apa tu ya? Ibrani bahasanya. Mana bunyi entah, saya tak tahu. Dia membaca. Sedap tak sedap suara Nabi Daud? Nabi Daud paling sedap suaranya. Di dunia dulu Nabi Daud kalau baca Zabur tu, burung tengah terbang berhenti. Bukan hinggap, berhenti. Dia break tengah terbang tu. Nak dengar suara Nabi Daud. Punyalah merdu suaranya. Sampai lagu Robani ada tentang Nabi Daud tu. Ada lagu Robaninya memuji suara Nabi Daud tu. Ya, tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah lah Daud. Sampai peraja Robani tahu tu ya. Itu lagu tu. Pukul pun kincat nama pukulnya. Pukul kincat. Kena belajar lah tuan-tuan dan puan. Orang duduk tepi Sungai Perak dia mesti belajar, dia ada belajar Rabbaniyah dulu. Begitulah. Padahal logik ke tak logik sini kata itu. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Logik ke tak logik? Bila pernah Siti Fatimah dengar suara Nabi Daud? Zamannya siapa ke? Berbeza. Siti Fatimah anak Rasulullah, zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad. Nabi Daud lama lagi dah tak ada dah. Tapi itulah nak menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud. Lepas itu dipanggil pula Nabi kita yang terakhir. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar Nabi Muhammad apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi Muhammad. Tanya soalan yang sama. Lepas itu diperintahkan Nabi Muhammad membaca. Apa yang turun kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Bahasa apa? Bahasa Arab. Dia pembaca surah Al-An'am. Tahu Al-An'am? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Lagi bainahuma bukan bainahuma khalaqas samawati wa ja'alal zulumati wan nur wa ja'alaz zulumati wan nur. Itu surah Al-An'am. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Itu pada suara Nabi Daud, sedap tak? Sedap, tapi suara Nabi Muhammad tu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Kalau dibanding dengan suara Haji Ibrahim, berapa kali ganda? Berjuta kali ganda lah. Itu dah hebatnya Nabi Muhammad kita ni. Sebab itu baginda itu dikira sebagai akmalan nas. Apa arti akmalan nas? Manusia yang paling sempurna. Apa pun dia nombor satu. Tak ada menandingi dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam sejarah, suara yang paling merdu ialah suara Nabi Daud. Tapi rupanya di akhirat besok kita akan sedar bahawa Nabi Muhammad tu 70 kali ganda suaranya lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Udah baca lepas tu, dia pun berhenti. Bila berhenti dia pun duduk. Lepas itu Allah baca sendiri. Allah baca Al-Quran yang diturunkannya kepada kita, dia baca sendiri.
Ini jaga akidah. Kerana Allah baca itu macam mana entah. Jangan bayang apa-apa. Kerana dia bukan ada suara, bukan ada huruf. Allah tu bukan ada suara, bukan ada huruf. Bukan macam kita yang baca. Bukan macam saya baca tadi. Macam mana? Entah. Jaga akidah baik-baik. Dia pun baca. Apa bacanya? Surah Ar-Rahman. Dia baca surah Ar-Rahman. Ada pun nak baca surah Ar-Rahman? Bacalah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam, wal khabdul asfir rayhan. Lagi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu surah Ar-Rahman ya. Agaknya kita seronoklah. Lagi seronoklah macam mana entah, bukan dengan suara pun. Dia bukan baca dengan suara, bukan berhuruf. Itu Allah Taala ya. Ada pun yang Quran tu dia baca untuk kita faham. Itu diwahyukan bersuara dan berhuruf. Tapi Allah tak ada suara, tak ada huruf. Macam mana entah, wallahu alam. Saya tak tahu nak ngabur kan. Jadi lagi seronok kita. Udah apa itu baru Allah kabur pada kita. Nanya kita, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tanda angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang tanda kan? Ini ada kamera ni tau. Ustaz, sebelum ni Allah tutup dia punya wajah. Sebelum itu dia ada hijab, ada dinding. Ada, itu namanya hijab. Ada tabiur lah. Lalu Allah pun buka hijab. Macam mana entah, tak tahu saya. Masuk surga dulu. Dia dalam surga lah. Jadi Allah pun buka hijab dan kita pun dapatlah melihat wajahnya. Masa itu muka kita macam mana? Berseri-seri. Itulah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hebat. Melihat wajah Allah. Lebih hebat daripada bidadari, lebih hebat daripada makanan, lebih hebat daripada kenderaan, lebih hebat daripada hiburan dan sebagainya. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Kerana nikmat siapa datangnya? Siapa buatnya? Allah yang bagi nikmat. Mana yang lebih hebat? Tukang bagi ke nikmat itu sendiri? Tukang bagi lebih hebat. Udah. Berseri-seri muka kita. Allah khabar Al-Quran apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Ya, cemerlang, terbilang, gemilang. Agaknya lah ya, berseri-seri. Kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukannya melihat je, menelik. Ada beza antara melihat dengan menelik? Menelik macam mana? Tengok betul-betul. Itu bedik kata orang kamu gajah. Bedik betul-betul. Bukan tengok begitu je. Kerana kita ni, tuan-tuan dan puan tengok saya ni, melihat ke menelik? Melihat. Saya pun tengok perempuan dan tuan-tuan, melihat aja, bukan telik. Telik tu bedik betul-betul. Ada kurap ke tak ada? Ada panah ke tak ada? Itu bedik betul-betul ya. Esok kita tengok Tuhan tu bedik betul-betul. Berseri-seri. Itulah merupakan nikmat yang paling agung. Alright. Itu cerita aja. Cerita kitab tu tahu. Boleh dapat di kitab namanya Syairul Salikin ada. Jauharul Mahub ada. Yang baca dia oleh Ustaz Mastur. Baik. Tengok kitab. Masalah bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat. Kalau bukan hari akhirat boleh cakap dengan Tuhan? Ada. Ada tak rasul-rasul cakap dengan Tuhan kalau bukan di akhirat? Dalam dunia dulu ada. Allah pernah tak bercakap dengan Nabi Musa? Ada tak? Ada. Allah kabul Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah kepada Musa dengan beberapa perkataan. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu ada. Cuma Nabi Musa je dapat bercakap-cakap dengan Allah. Lain tak dapat. Nak tengok tak baginya? Nabi Musa nak tengok Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu takkan dapat melihat aku dalam dunia ni. Nak tengok Tuhan esok. Di akhirat esok. Nampak apa Tuhan? Tengok. Belum baca lagi. Baru nak baca ni.
Sesungguhnya tiap-tiap orang itu dibawa ke hadapan Allah Ta'ala sebagai dibawa seorang yang di dalam dunia ini ke hadapan raja. Macam kita menghadap raja lah. Dia bawa ke depan apa? Tuli yang apa? Datuk Seri apa? Datuk Seri Sultan Nasruddin Shah. Datuk Seri ke? Bukan Datuk Seri. Apa nama gelarannya? Sultan Nasruddin Shah lah senang. Oh, yang tu ada. Apa nama? Tak, saya tak nampak. Paduka Seri ke? Lantaklah. Dia hadapan Allah SWT. Macam itulah. Macam kita duduk di hadapan raja. Di hadapan raja besar di dalam di dunia. Maka ditanya kepadanya ya, bersemulut. Bersemulut tu one to one, ya, depan-depan. Bersemulut dengan Tuhan, tidak dengan ada tukang cakap, tak ada interpreter, tak ada jurubahasa. Tidak dengan ada tukang cakapkan atau orang tengah, tak ada middleman, tak ada. Ditanya semuanya daripada apa yang dibuat di dalam dunia. Apa buat ditanya. Sama nanya, Tuhan nanyalah. Kamu buat apa dulu dalam dunia? Aku semayang aja, aku ngaji aja, aku datang ke pondok ni tiap minggu. Itu boleh jawab lah. Yang elok-elok lah. Kalau tak, kena jawab juga. Aku dulu mencuri, aku dulu berzina, aku dulu apa? Aku dulu nerima rasuah dan sebagainya. Akan kabur. Boleh ke nipu di akhirat esok? Tak boleh. Dengan Allah tak tipu lah. Semua tahu ya. Kecilnya dan besarnya, yang kecil-kecil yang besar-besar, semua cakapnya. Banyaknya dan sedikitnya, dan seseni-seninya. Apa itu seseni-seni? Sehalus-halusnya. Semua di kabarnya. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hadis yang dah kita baca dulu. Dengan katanya, An Adi ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sakallamahu rabbuhu yaumal qiyamati wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tarjuman, ya betul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nama sahabat tak sakabau, ada rajulun je. Rajulun tu lelaki. Sahabat Nabi. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada sekalian kamu, daripada orang laki-laki dan perempuan, melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya. Esok di akhirat semua boleh cakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Pada hari kiamat. Dan tiada antara seorang itu dengan Tuhannya orang tengah. Tak ada interpreter, tak ada jurubahasa, tak ada. Ya? Orang tengah yang memperkatakan dan tiada jurubahasa. Ada jurubahasa sini. Ya? Kita nak jurubahasa. Kalau kita masuk mahkamah di Perancis, dia mendakwa kita dalam bahasa apa? Bahasa Perancis lah. Ada jurubahasa yang ngabur kan? Jurubahasa yang pandai cakap Melayu kan? Jurubahasa yang cakap Inggeris kan? Pasal kita bukan tahu cakap Perancis. Begitu juga kalau lain daripada orang-orang Melayu yang pergi ke mahkamah, ada jurubahasa tak? Ada. Hakim tu tanya dalam bahasa Inggeris aja, bukan dia cakap dalam bahasa Melayu. Walaupun dia orang Melayu. Biasanya begitulah, semua dalam bahasa Inggeris. Ada jurubahasanya. Menterjemahkan bahasanya. Tapi esok tak ada jurubahasa. Direct dengan Allah SWT. Ya, secara langsung. Tiada daripada sekalian kamu daripada yang laki-laki dan perempuan, melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari kiamat. Dan tiada antara seorang itu
dengan Tuhannya, orang tengah, tak ada middleman, tak ada yang memperkatakan, dan tiada juru bahasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Betul? Saya baca tu betul ke tak? Saya bukan hafal ni. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalau salah khabar. Wajib tau. Kalau salah wajib khabar. Ini ayat Quran. Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya. Everybody will go in front of Allah. Datang kepada Tuhannya pada hari kiamat. Dengan tunggal. Apa tunggal? Dengan seorang diri. Tak ada berteman. Tak ada kawan. Tak ada geng. Dengan tunggal. Tunggal diri sebatang kara. Seorang diri aja. Tiada bersama-samanya anaknya. Anak pun tak ada faedah ke dah ketika itu. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata ayat Quran. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta-harta dan anak-anak kamu. Lantaklah anak kamu tu menteri ke, doktor ke, engineer ke, tak ada faedahnya. Kecuali kamu berjumpa dengan Allah dengan hati yang penuh dengan iman. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa melainkan kamu berjumpa dengan Allah dengan hati yang penuh iman, hati yang selamat, hati yang sejahtera. Itu baru boleh. Itu di akhirat besok ya. Anak tak guna lagi. Anak masa kita dalam kubur dia guna. Itu pun kalau dapat anaknya apa? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua ibu bapanya. Udah mati tu habis, sumber pahala tak ada dah. Pahala sedekah tak ada, pahala sembahyang tak ada, pahala baca Quran tak ada, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Itu saja sumber pahala. Lain tak dapat. Baik itu tuan-tuan dan puan yang ada anak, pastikan anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena bila dia lepas hajat semayang, dia akan mendoakan untuk kedua ibu bapa dia. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau seumpamanya lah ya. Itu saja ada faedahnya, lain tak ada faedah. Sedekah biar yang banyak gunanya. Nak sedekah ke pondok ni, selagi pondok ni boleh berfungsi, selagi itulah pahala mengalir kepada kita. Kita dah padam. Tapi selagi itu pahala mengalir kepada kita. Ilmu yang bermanfaat, sebab itu tuan-tuan yang ada ilmu, sampaikan. Jangan simpan. Sampaikan ilmu tu. Mudah-mudahan apa yang kita ajar tu diamalkan, dapat tak pahala orang ngajar tu? Dapat pahala orang ngajar. So, saya suka ngajar. Patutnya rehat di rumah ni. Tambah dah 81 ni. Bangkit benda hoyang bangkitnya. Tapi datang juga. Mudah-mudahan ada ada pahala ngajar ni ya. Tapi nak buat apa? Nak buat tu dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan kerana apa? Ni saya datang ngajar ni, tengok tak ada Haji Nur Sulani melepas laku hari ni. Melepas apa? Apa? Melepas envelope. Itu bukan kerana Allah. Biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Alright. Kena sebut ni tau. Kalau tidak, terbuku dalam hati, kalau sebut, baru tahu. Biar saya ngajar ni, biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Ya? Itu ayat Quran tadi. Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal diri, sebatang kara, tiada bersama-samanya anaknya atau bapanya atau hartanya yang jadi penolong, dan pembantu bicaranya. Surah Maryam ayat 95, ayat di atas tadi ya. Surah Maryam ayat 95. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru tilqa wajhihi
Fatastaqbiluhun nar. Maka memandang oleh seseorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya. Kita ni semua akan berhadapan dengan Tuhan, ya. Dan seorang tu akan dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan daripada dirinya. Maka tiada nampak akan sesuatu daripada harta. Tak ada nampak harta pun. Tokar tinggal, motor tinggal, jubah tinggal, kot tinggal, necktie tinggal. Semua tinggal belaka. Sorban tinggal. Tak ada harta apa? Wanita mau itu juga, gelang tinggal, rantai panjang tinggal, cincin tinggal. Habis. Tak ada bawa ke dalam kubur lagi, ya. Atau anak, atau bapa, atau saudara, atau sesiapa-siapa, melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia, daripada amal baik. Yang dibawa tu hanya amal baik. Bila kita nak masuk dalam kubur besok, 3 perkara yang menjadi teman kita besok, ya, dalam kubur. Kita dah mati, kita bawa ke kubur, yang ikut kita tu ada 3. Yang pertama, saudara-saudara kita, kerabat kita. Yang kedua, harta kita. Yang ketiga, amalan kita. 3 perkara ni sama dengan kita dalam kubur. Ya, 3 ikut sekali. Harta kita, saudara kita, itu ikut sekali. Masuk sekali itu saudara dan harta-harta kita tu ikut sekali. Ya. Kemudian amalan pun ikut sekali juga. Udah kita masuk dalam kubur, 2 daripadanya balik. Siapa balik? Saudara-saudara kita balik, harta kita pun balik. Kita pergi kubur, motor kita bawa dia, motor kita bawa dia, slipper kita bawa dia, kita dah mati. Jadi harta kita dibawa dalam kubur tu. Saudara pun pergi. Suaminya pergi sekali, anak-anaknya pergi sekali, saudara-saudaranya pergi sekali, bapaknya pergi sekali, maknya pergi sekali. Kalau ada lagi lah nyawa, ya, semua pergi semua. 2 daripadanya balik. Harta balik, saudara-saudara pun balik. Yang tinggal bersama dengan dia apa? Amalannya dia tinggal, ya. Itulah. Sebab ada seorang sebatang kara itu. Tak ada lagi yang tinggal. Habis. Melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia, daripada amal baik. Jika ada amal kebajikan yang dibawanya, kemudian memandang pula seorang itu akan sebelah kiri daripadanya, ada seorang tengok belah kiri dia, maka tiada apa jua, satu jua yang dinampaknya ada, melainkan sesuatu yang dibawanya daripada amal kejahatan. Tengok, tak ada. Amal kejahatan tak ada. Dan maksiat. Jika ada ia orang yang berbuat jahat, itu kalau buat jahat je, dia tengok maksiat je lah. Buat jahat dan maksiat di dalam dunia. Kemudian memandang pula ia bertentangan dengan hadapannya. Pergi tengok ke depan. Maka dinampaknya api neraka. Kalau buat maksiat, nampak apa? Nampak api neraka je lah. Sampai nak api neraka kan? Siapa lalu nahu api neraka? Tak ada siapa lalu nahunya, kerana selemah-lemah api neraka. Dengar elok. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke kenyataan ni? The weakest fire in hell is 70 times more powerful than the most powerful fire in this world. Selemah-lemah api neraka, sekurang-kurang kuatnya api neraka itu adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia ni. Api dunia ni apa yang paling kuat? Tuan-tuan dan puan, api dunia ni apa yang paling kuat? Rasa saya lah, laser lah, kuat je lah. Laser kuat tak? Apa tak kuatnya? Kena besi apa jadi laser tu? Cahaya besi tu? Tapi yang selemah-lemah api neraka itu adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada laser tu. 70 kali ganda. 70 times more. No? Sampai lalu nahonya. Itu api neraka, ya. Nak cerita ni. Allah memerintahkan seorang malaikat. Suruh bawa api neraka itu sikit ke dunia ni. Bagi kepada Nabi Adam AS.
Nabi Adam dihantar ke dunia ni kerana apa? Melakukan kesalahan. Kerana apa? Kerana makan buah yang dilarang. Buah namanya kita ngelakkan buah khuldi. Sebenarnya dalam Quran tak ada. Dalam Quran punya pokok aja. Iblis yang ngabarkan buah khuldi tu. Tak apalah. Kerana dia makan buah yang dilarang tu. Jadi nak bagi dia api dalam dunia ni. Ini cerita kitab ni tau. Nak bagi dia api supaya dia boleh menggunakan api itu untuk memanaskan badan, untuk memasak makanan dan sebagainya. Jadi malaikat pun pergilah jumpa dengan penunggu neraka. Siapa penunggu neraka tu? Siapa nama penunggu neraka? Malik. Kata malaikat tu, Malik, bak aku sikit api neraka tu. Kata. Mau apa kamu? Kata Malik. Aku nak bagi pada Adam dengan perintah Allah. Allah suruh aku ngambil api neraka tu bagi pada Adam. Kata di Malik, kalau dah Allah yang nyuruh, apa payah khabar pada aku? Ambil aje lah. Iyalah, kata malaikat tu. Aku boleh ambil, tapi aku tak tahu besar mana nak aku ambil. Mana aku tahu, kata Malik. Kenapa tak tanya Tuhan tadi? Aku lupa nak nanya yang kata. Tak apalah Malik. Saya dah cerita ke belum sini? Belum. Tak apalah Malik kata. Kamu bagi aku sebesar buah tamar. Tahu buah tamar? Buah krome. Besar mana? Besar ibu jari lebih kurang ya. Bawa besar tu. Kata Malik, kalau kamu bawa buah sebesar buah tamar ke dunia ni, kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Kamu letak ke barat akan terbakar sampai ke timur. Letak di timur akan terbakar sampai ke selatan, ke barat. Kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Iya ke Malik? Kata Malik tau. Rupanya Malik tu orang kamu gajah. Tak apalah Malik. Cusono, bagi aku besar biji yang jadilah. Sebesar biji tamar. Kecil sikit tak? Mana besar? Tamar dengan isi-isinya kan biji tamar je. Yang isi-isi lagi besar je. Dia yang biji tamar tu kecil lagi. Kata di Malik, kalau kamu bawa api neraka itu sebesar biji tamar, nescaya akan kering segala cecair yang ada dalam dunia ni. Habis kering. Laut kering, lautan kering, sungai kering, terusan kering, parit kering. Benda yang cair dalam manusia pun akan kering. Ada tak benda cair dalam manusia? Dalam badan kita ni ada tak benda cair? Apa? Darah kering. Air liur kering. Air kencing kering. Semua kering belakang. Apa jadi pada manusia? Apa jadi pada manusia? Atas dia mati apa? Tumpur. Semua tumpur. Iya ke Malik? Kata Malik. Ya. Atas besar mana nak aku bawa? Mana aku tahu kata Malik. Pergi tanya Tuhan Malik. Balik malaikat tu nanya kepada Tuhan. Tuhan pun perintahkan dia suruh bawa sebesar debu. Debu besar mana? Ada besar penumbuk ni? Ada besar kepala saya? Besar mana debu? Besar habuk. Bawa besar tu. Belum bawa lagi tu. Ambil itu. Dia ambil yang bunga api neraka tu. Bunga tau. Api neraka yang tu ada bunga tu. Dia ambil satu. Kemudian dicelup dalam laut neraka tu. 70 kali celup. Kenapa 70 kali celup? Kenapa dia celup 70 kali? Supaya dia kurang kepanasannya sebanyak 70 kali kekurangannya. Celup. Cat 70 kali. Lepas tu baru bawa ke dunia. Baliklah berjumpa lagi dengan Adam. Masa itu Adam sedang apa? Sedang berdoa. Bertaubat. Tahu apa doa Nabi Adam? Ya Allah, jenuh dah. Tahu apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana lagi wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya kamu tidak beri rahmat kepada kami dan kamu tidak ampunkan dosa-dosa kami, maka jadilah kami dari golongan orang-orang yang rugi. Itu doa dia. Berkata-kata tahu tu. Kerana Adam tu walaupun dia tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Kerana dia maksum, dia pelihara dari dosa. Tapi dia merasakan diri dia tu berdosa benar. Sebab itu dia taubat kepada Allah.
Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tengah doa tu, dia pun bangkit. Ha. Tadah tangan kata malaikat tu. Aku nak letak api atas tangan kamu tu. Ha. Allah kirim api pada kamu supaya kamu boleh guna dalam dunia ni. Ha. Adam tu tadah tangan tu. Ha. Datang malaikat letak api tu atas tangan Adam. Rupanya punya lah panas. Tak lalu nanggungnya. Terlepas api tu. Jatuh ke bawah. Jatuh atas batu. Berasap batu tu. Bergolek dia. Daripada batu tu bergolek pula atas kayu. Berasap kayu tu. Datang malaikat tadi ambil bunga api tu. Bawa balik ke neraka. Faham ke cerita ni? Yang api yang tinggal di dunia hari ini ialah kesan daripada asap yang lekat pada batu dan lekat pada kayu. Ha, itulah api dalam dunia yang ada hari ni, yang laser tu, yang elektrik tu, ha, yang api gas tu. Ha, itu asalnya apa? Asap yang lekat pada batu dan kayu. Api yang sebenarnya dah bawa balik ke neraka. Hebat kata hebat api neraka. Sungguhnya hebat. Sebab itu Nabi apabila diwahyu tentang neraka, menangis dia. Kerana lepas itu dikhabar oleh Nabi bahawa Allah nyalakan api neraka itu selama 3,000 tahun. 3,000 tahun tau. 1,000 tahun warna merah. 1,000 tahun lagi warna putih. 1,000 tahun lepas itu warna hitam. Sekarang ni neraka warnanya apa? Hitam. Warnanya hitam. Cahayanya tak ada. Bahangnya ada. Itu yang Nabi menangis tu. Jibril pun tengok Nabi menangis. Dia pun menangis juga. Bukan dia saja nak menangis pun. Dia tukang bagi wahyu. Tapi kenapa dia menangis? Tengok Nabi menangis. Macam kita lah di Mekah. Tengok Tok Imam tu menangis. Kita pun menangis lah. Bukan faham pun. Ya? Kita faham ke apa yang baca Tok Imam tu? Tak faham. Tapi kita menangis juga. Kenapa? Kerana tengok Tok Imam tu menangis. Itu gitulah. Menangis Nabi. Itu ditanya Jibril kepada Nabi. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kamu kan nak masuk neraka. Aku menangis bukan kerana aku. Aku menangis kerana takutkan umat aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Tak nak kita masuk neraka. Menangis dia. Kemudian begitulah ya. Menangis dia. Bila balik aja, dia jumpa dengan sekumpulan pemuda sedang ketawa berdekah-dekah tepi jalan. Ketawa pemuda tu, kak. Adalah benda yang menggelikan hati mereka tu, ya. Lalu Nabi pergi jumpa dengan mereka. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya kamu tahulah apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sedikit benar ketawa kita, banyak menangis. Hari ini banyak ketawa, sedikit menangis. Tak pernah menangis pun. Bukan sedikit pun, tak pernah menangis. Banyak benar ketawa. Tak percaya tengok malam kam, ketawa tak? Tengok Mr. Bean ketawa. Tengok pendekar hujan lapuk ketawa. Cubaan kak ya. Tengok Pusam Janggut ketawa. Tengok Tris Stojas ketawa. Menangis tak pernah. Tak pernah menangis terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sedangkan kita banyak atau tak banyak dosanya? Terlalu banyak dosa, ya. Alright. Itu cerita tentang kedahsyatan api neraka. Ngapa ke situ alih entah? Udah teringat tu, ceritalah. Ya, ayat Quran yang kita baca tadi. Maka memandang oleh seorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan. Itu pahala tu. Daripada dirinya maka tiada nampak akan sesuatu. Daripada harta tak ada nampak, harta tak ada, dan anak-anak pun tak ada. Atau bapa tak ada, atau saudara pun tak ada, atau siapa-siapa melainkan sesuatu yang dibawa kepada dunia daripada amal baik. Semayang nampak. Zikir nampak, baca Quran nampak, mengaji nampak. Ya. Nanti sikit je ngabikan ini ya. Ngabikan makna hadis tadi. Melainkan amal kebajikan yang dibawa kemudian memandang pula seorang itu ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu apa? Dosa. Dosanya daripadanya maka tiada ada sesuatu yang dinampaknya
melainkan sesuatu yang dibawa kepada amal yang kejahatan. Dia mencuri nampak, dia ambil rasuah nampak, dia berzina nampak, dia nari nampak, dia berjoget nampak, dia karaoke nampak. Yang lain tak nampak. Belah kiri ya. Kejahatan dan maksiat yang ada orang itu berbuat jahat dan maksiat di dalam dunia. Kemudian memandang pula ia bertentangan di depan tu. Tengok depan tu. Nah, ini bawa cerita neraka tadi. Memandang dia ke depan, maka dinampaknya api neraka berhadap kepadanya. Nampak api neraka. Ini cerita neraka tadi ni. Pasal dia nampak api neraka. Dengan dahsyatnya. Maka sudahlah jadi sangat haibah dan takutnya. Itu akan datang lepas ini kan, insyaAllah ya. Ini berhenti dulu. Maka sudahlah jadi sangat haibah. Haibah tu artinya hebat, rasa hebat, takut benar. Dan takutnya berdiri di hadapan Tuhan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Minuman dah nunggu tu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung pembacaan kita dalam kitab yang tadi, iaitu maka sudahlah jadi sangat haibah, sangat hebat. Haibah tu bahasa Arabnya, kat Melayunya hebat. Dan takutnya, haibah tu merasa orang tu kerun kita tengoknya, itu hebat. Dan takutnya berdiri hadapan Tuhan. Belum tak takut depan Tuhan ya. Menantikan apa yang mahu diperbuat ke atasnya dan apa yang mahu ditanya kepadanya. Maka pada waktu itulah dinampak dengan mata kepala akan firman Allah Ta'ala. Apa dia firman Allah Ta'ala? فَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kalau salah baca khabar ya. Saya bukan hafal. Mana yang salah tu khabar, mana yang tak betul. Maka demi sesungguhnya kami tanya akan orang yang dibangkitkan. Orang yang dibangkitkan pesuruh Allah. Tadi dah saya cerita. Semua Nabi-Nabi ditanya. Nabi Musa ditanya. Nabi Isa ditanya. Nabi kita, Nabi Daud ditanya. Nabi Muhammad pun ditanya. Ya? Semua ditanya. Akan sesungguhnya kami tanya akan orang yang dibangkitkan pesuruh Allah. Nabi-Nabi ditanya. Rasul-Rasul ditanya. Kepada mereka itu apakah yang disampaikan oleh pesuruh kami dan adakah dijunjungnya dan diamalkannya. Nabi mana boleh tak beramal, mesti beramalnya ya. Dan demi sesungguhnya kami tanya akan sekalian pesuruh kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada umatnya. Maka demi sesungguhnya kami khabarkan apa yang dibuat mereka itu dengan pengetahuan. Dan tiada ada kami itu orang yang tiada ada kami itu orang yang tiada mengetahui apa suatu perbuatan manusia itu. Semua Allah tahu. Jadi maknanya kalau nipu Allah tahu tak? Tahu. Tak boleh nipu pun. Kerana sana tak dapat nak nipu. Semua bercakap. Bukan mulut je cakap. Kulit cakap, mata bercakap, kaki bercakap, hidung cakap, tangan cakap. Masa ketika itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap minggu baca surah Yasin. Pada hari itu mulut-mulut mereka akan ditutup, akan disil. Dan berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang telah dilakukannya dalam dunia itu. Kaki menjadi saksi. Kata kaki tu. Inilah kaki yang pergi ke cabaret tu. Inilah kaki yang pergi ke night club tu. Inilah kaki yang pergi mencuri tu dan sebagainya. Tangan berkata, ini tangan mencuri dulu. Macam mana nak nafikan? Semua anggota kita menjadi saksi. Itu di akhirat besok ya. Ini pun begitu juga.
maka demi sesungguhnya kami tanya akan orang yang dibangkitkan. Pesuruh Allah, dibangkitkan pesuruh Allah tu ditanya nanti. Kepada mereka, dan itu apakah yang disampaikan oleh pesuruh kami, dan apakah dijunjunginya, dibuat apa yang disampaikan itu dibuat tak dan diamalkannya. Demi sesungguhnya kami tanya akan sekalian pesuruh kami itu, pesuruh kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada umatnya. Maka demi sesungguhnya kami khabarkan apa yang diperbuat mereka itu dengan pengetahuan, dan tiada kami itu orang yang tiada mengetahui. Kami bukan tak tahu, tahu aja tapi saja nak tanya. Kami mengetahui apa suatu perbuatan manusia itu. Surah Al-A'raf ayat ayat 6 dan 7. Kata Ibnu Abbas, itu gelaran Ibnu Abbas tu. Kat Melayunya anak Syabah. Itu Ibnu Abbas. Namanya apa? Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah. Selalu Abdullah ni selalu dia dapat gelaran Ibnu lah. Abdullah bin Umar dipanggil apa? Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud dipanggil apa? Ibnu Mas'ud. Dia. Ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Abbas tu pak saudara Nabi ya. Apa kata Ibnu Abbas? Maka dihantarkan pada hari kiamat itu akan kitab seseorang itu di hadapan seseorang itu, dan ia sedang di hadapan Tuhannya. Maka berkatalah kitab itu akan apa yang diperbuatnya di dalam dunia. Kitab tu ngabarkan apa dia buat dalam dunia. Firman Tuhan lagi dalam Al-Quran. Firman Tuhan lagi dalam Al-Quran. Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka antal alamul ghuyub. Ya. Apa artinya? Artinya pada hari kiamat itu, di akhirat besok, dihimpun Allah akan pesuruh-pesuruhnya. Maka berfirman ia kepada mereka itu, apa sekalian kamu mahu beri jawab akan pertanyaan aku pada hari ini? Mana yang kata tak nak mesti jawabnya ya. Kena nanya Tuhan. Bukankah sesungguhnya telah aku utuskan sekalian kamu tu menyampaikan apa yang kehendakku? Nanya Rasul-Rasul, bukan ada khabar kepada kamu suruh sampaikan apa yang aku suruh kepada umat kamu. Bukankah sesungguhnya telah aku utuskan sekalian kamu menyampaikan apa kehendak aku kepada makhluk? Maka apakah telah sekalian kamu buat? Kamu buat tak? Bila didengar sekalian pesuruh Allah itu, Rasul-Rasul dengarnya apa jawabnya? Akan firmannya itu, lalu mereka itu menjawabnya dengan katanya, tiada tahu kami ya Tuhanku. Sudah sampai ke belum? Kami tak tahu sebenarnya. Sesungguhnya engkau Tuhan yang mengetahui. Kamu yang tahu. Segala yang gaib. Benda yang gaib kamu yang tahu. Kami tak tahu ya. Benda gaib kami tak tahu. Tapi yang nyata-nyata kami boleh sampaikan ya. Perintah kamu tu boleh sampaikan. Surah Al-Ma'idah ayat 1109. Sebab pun sekalian pesuruh Allah berkata demikian, itu ialah kerana mereka sangat haibah, takut ke Tuhan. Itu kata kami tak tahu. Dah sampai ke belum? Kamu tahulah kamu dah sampai ke tak ni. Padahal dia tahu tak dia dah sampai ke belum? Sudah dia tahu ya. Cuma dia terasa takut dengan Allah Ta'ala. Tak berani nak mengatakan sudah sampai. Rasa haibatnya tu di sisi mereka itu akan Tuhannya. Lalu berkata mereka itu demikian, pada halnya mereka itu tahu. Nampak tu? Mereka itu tahu. Mereka itu tahu kan semua apa yang diperbuatnya di dunia. Tetapi dengan sebab sudah jadi keliru akal mereka, itu akal sudah keliru tentu hal. Keliru akal mereka itu oleh sebab takut dengan Allah, hebat pasal Allah Ta'ala tu. Dengan sebab takut sudahlah tiada akan mereka itu menjawab. Tak berani nak jawab. Tiada mereka itu akan menjawab apa pertanyaan Tuhan itu. Demikianlah perihal manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat, presiden ada kuasa ke? Raja ada kuasa ke?
DO ada kuasa ke? Menteri ada kuasa ke? Datuk Seri ada kuasa ke? Yang ada kuasa hanya siapa? Allah Ta'ala saja. Ya. Lain semua tak ada kuasa. Hitler hilang kuasanya. Benjamin Netanyahu ada kuasa lagi? Tak ada kuasa. Ya. Yang ada kuasa hanya Allah saja. Itu yang kita sebut 17 kali sekali. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari akhirat. Siapa yang memilikinya? Allah Ta'ala. Yang lain semua tak ada, habis lah. Presiden tak ada kuasa, governor tak ada kuasa, raja tak ada kuasa, apa pun tak ada kuasa. Ya? Yang ada kuasa hanya Allah Ta'ala saja. Ya. Kemudian, ya. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyaqiya wajhuhu kharran nari walau bi syiqqin tamratin falyaf'al. Nah, artinya apa? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kuasa daripada sekalian kamu bahawa memelihara mukanya daripada panas api neraka. Nah, panas neraka. Tapi neraka Jahannam. Jahannam itu salah satu neraka. Neraka ada berapa semuanya, tuan-tuan dan puan? 7 semuanya, ya. Kita sebut. Yang pertama Jahannam. Sebut betul-betul, jangan Jahannam, tak betul? Jahannam. Ada sabdu pada nun tu, ya. Yang kedua Jahim. Jangan dengan otot saya pun tahu. Yang ketiga Sakor. Sin kafro, Sakor. Yang keempat Sa'ir. Bukan syair, ya. Sa'ir. Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh Lazo. 7 neraka, ya. Hafal tu. Siapa tak berapa hafal ni? 7 neraka. Syurga ada berapa? 8. Sebut. Jangan tengok nota. Yang pertama Firdaus. Yang kedua Adnin. Yang ketiga udah. Yang ketiga Ma'wa. Sebut. Jangan Ma'wa, tak betul. Apa? Ma'wa. Jangan orang Kedah, orang Pulau Pinang. Yang kelima, yang keempat Darussalam. Tidak 4. Yang kelima Jannatun Na'im. Bukan Naim, ya, Na'im. Jannatun Na'im. Nun ain ya mim. Yang keenam Jannatul Khuld. Kholam dal, kekal. Yang ketujuh Darul Jalal. Yang ke-8 Darul Qarar ataupun Jannatul Qarar. Itu 8 syurga, 7 neraka. Menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat dia lagi banyak, murkanya kurang sikit. Bukan sikit, ya. Sikit, kurang sikit daripada rahmat Allah. Tak boleh saya tanya. Yang nama neraka tu, di mana neraka Whale? Whale bukan nama neraka. Tu apa? Whale tu adalah satu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya Jahannam. Jahannam. Satu lembah. Yang bila seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Siapa tak? Siapa tak Whale? Nama satu lembah dalam neraka apa? Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu Whale, ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka Whale bagi mereka-mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Bagi apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka Whale bagi mereka-mereka yang suka mengumpat-ngumpat. Dan juga suka membilang-bilang hartanya. Bagi apa? Whale lagi. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Neraka Whale bagi mereka-mereka yang menipu dalam timbangan dan sukatan. Bila dia beli, diberatnya. Bila dia jual, dia ringankannya. Itu dapat neraka Whale, ya. Wailul lil mukazzibin. Neraka Whale bagi mereka-mereka yang mendustakan. Sebenarnya itu Whale, ya. Soalan tu, bagus soalan tu.
Dia bukan nama neraka entiti, bukan. Dia nama satu lembah dalam neraka apa? Neraka Jahannam. Alright. Itu syurga ada 8. Neraka ada 7 ya. Pilih mana dah. Syurga nak yang mana? Tuan-tuan dan puan. Firdaus. Yang lain tak nak? Ya. Ya Allah, kalau ditanya nak syurga yang mana? Apa jawab? Apa jawab? Nak semua lah. Ya Allah. Jannatul Naim tak nak? Darussalam tak nak? Ya. Kita nak semua. Kerana di syurga besok ada berapa lama? For how long are you going to be in paradise? Forever and ever and ever and ever and ever. Bukan ada jangka masa. Jadi kalau nak syurga nak yang mana? Semua. Sebut. Semua tak betul? Semua. Ya. Itu syurga. Kerana dalam syurga tu ada berapa nikmat Allah Ta'ala. Ada berapa nikmat Allah Ta'ala dalam syurga tu? 99%. Semuanya nikmat Allah tu ada 100%. 99% Allah sediakan untuk ahli syurga. Yang 1% Allah bagi siapa? Bagi dunia ni. Dalam dunia ni kita berebut tu. Yang berperang antara Netanyahu dengan Yahudi dengan orang Palestin tu kerana nak merebutkan 1% je. Berperang antara di Burma tu, orang Rohingya tu kena bunuh kerana nak merebutkan 1% saja tu. Begitu juga berperang antara Rusia dengan Ukraine nak merebut apa? 1% saja. Sedangkan Allah sediakan lagi 99% lagi nikmat di syurga. Ndak ke tak nak. Orang yang cerdik ni yang pilih 99%, kan nak pilih 1%. 99% lah. Dia tahu di akhirat besok. Jadi orang yang bunuh-bunuh orang dalam dunia ni bingung aja. Kenapa bingung? Kerana orang yang membunuh tu esok akan hidup ke tak balik? Hidup balik. Dia akan berhadapan dengan orang yang dibunuh itu. Orang yang dibunuh tu akan menuntut. Kenapa kamu bunuh aku dalam dunia tu? Apa nak jawab besok di akhirat? Itu dia. Sedangkan mereka tu mati juga. Orang yang membunuh tu mati ke tak sudahnya? Mati. Ariel Sharon. Siapa tu? Ariel Sharon. Perdana Menteri Israel. Dah mati pun. Tapi sebelum mati Allah ajar dia. Bukan ajar dia, ajar kita ni. Supaya jangan jadi macam dia. Ya, Allah jadi dengan dia sakit. Koma. Tahu koma? Bukan koma titik off itu. Bukan. Koma tu tak sedar diri. Cakap kamu gajahnya terde'er. Tahu terde'er? Tahu tak tahu terde'er. Orang boleh Pinang ni tahu terde'er. Terde'er tu ni tak boleh buat apa tu. Buka mata yang terlalu. Itu namanya terde'er. Sebut. Terde'er. Kau tahu berapa lama? 8 tahun. Lama ke sekejap masa terde'ernya? Celik mata pun tak lalu. Makan tu tak lalu. Duduk tak lalu. Semua tak lalu. 8 tahun. Naik keput. Tulang belakang tu. Asyik barin aja. Dah 8 tahun mati. Udah mati nak ditanam. Tak terima di bumi. Korek tanah tak dapat. Korek ini tak boleh. Tak boleh masuk. Korek ni tak boleh. Korek ni tak boleh. Sudahnya apa? Letak atas semen. Betul? Dikambuh dengan semen. Bersemen sekarang ni. Itu kubur Ariel Sharon. Di dunia ni pun Allah tunjukkan kekuasaannya. Kerana terlalu apa? Terlalu kejam. Dibunuhnya orang Islam dalam 2 kamp pelarian tu. Satu nama kampnya apa? Shatila. Lagi satu apa nama? Tak ingat sebenarnya. Sabran ya. Beribu-ribu orang Islam dibunuhnya. Ini Netanyahu itu juga. Akan mati ke tak Netanyahu ni? Akan mati juga. Macam mana keadaannya? Wallahualam. Tengok macam mana ke. Dia akan mati. Bila dah mati berjumpa dengan orang-orang yang dibunuhnya tu. Yang dibunuhnya tu bukan pejuang-pejuang Hamas. Yang dibunuh tu kebanyakannya apa? Kanak-kanak dan wanita-wanita. Itu akan berjumpa lah dia dengan mereka tu. Ya? Itu. Sedangkan yang dalam dunia yang berebut-rebut tu berapa ratus ada? Hanya 1% saja. Yang itu pun tak terbilang dia kita. 1% lalu bilangnya. Nikmat dunia ni 1% saja boleh bilang.
Ngapa tak boleh bilang? Allah dah kabur dalam Quran. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah ya. Kalau kiranya kamu nak hitung nikmat Allah dalam dunia ni 1% tu, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Nak bilang banyak-banyak tak bilang kita. Banyak kan nikmat dunia ni. Itu baru 1%. Betapa yang Allah sediakan di syurga. 99% lagi ha. Lalu bilangnya. Yang 1% pun tak terbilang, kalau 99% ya. Alright. Dia. Mana kedai ayat tadi ya? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kuasa daripada sekalian kamu bahawa memelihara mukanya daripada panas neraka Jahannam, jikalau dengan sebelah tamar sekalipun, kalau kerana dia bersedekah sebelah tamar boleh lepas dari neraka, kerana sedekahnya sebelah tamar je boleh lepas daripada neraka, maka buatlah kamu, kata dia Rasulullah ya, kata Adi tadi ya? Dia mengatakan kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kalau kamu boleh lepas neraka walaupun dengan bersedekah sebelah tamar, berapa dia harga sebelah tamar? Berapa dia harganya sebelah tamar? Free aja, minta orang bagi dia orang ya. Ya tak? Kalau dia bersedekah itu, maka lakukanlah, kata dia Adi bin Hatim tadi ya. Kalau itu boleh melepaskan kamu daripada neraka walaupun dengan sebelah tamar, maka perbuatlah, kata nampak. Tengok ayat yang tadi. Kalau boleh melepaskan neraka, kalau dengan sebelah tamar sekalipun, maka perbuatlah akan dia. Jadi bersedekahlah sekalian kamu kalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit, kerana terkadang berjumpa dengan orang yang sangat berhajat kepada sedikit itu. Macam sebelah tamar tadi, ada orang teringin penuh, ada yang tak ada makan dah 5 hari, dapat sebelah tamar, seronok ada dia. Seronok lah. Jadi kita dah menyampaikan hajat dia. Boleh lepas daripada neraka kan itu. Sebab itu tuan-tuan, selalulah bersedekah. Biar kalau boleh, biar hari-hari. Bukan nak banyak. Tapi biar istiqamah. Kerana ibadah yang Allah suka ialah yang berterusan walaupun sedikit. Ya. Ahabbu a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah yang berterusan. Kalau zikir, berterusan zikir. Jangan hari ni zikir betul 5 tahun lagi baru zikirnya. Jangan diputus-putus tak hari. Nak berterusan. Nak zikir bukan banyak teruk benar, banyak teruk benar ke zikir. Ada 4 kalimah. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kalimah tu kata Nabi, ringan di bibir tapi berat pada timbangan nanti. Senang ke susah nyebut je? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Senang ke susah nyebut je? Senang ya. Nak nyanyi pun boleh. Macam saya nak balik dalam taqah. Dalam taqah tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Susah benar kan? Senang benar ya. Tapi bila ditimbang di akhirat masuk, berat benar timbangannya ya. Kebajikan teran. Kalau berat timbangannya, pahalanya berat, apa jadi? Apa dapat? Apa dapat? Syurga, dapat keredaan Allah Ta'ala. Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung, fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi banyak zikir. Bukan nak banyak-banyak. 4 kalimah je, jadilah. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ya. Sebab tu kalau nak berhibur, ada tak cara hiburan dalam Islam? Ada, ikut cara Islam. Tapi kalau lain beri Islam, apa dapat? Apa dapat? Dapat hiburan je lah. Ya, janggeli kahir dapat apa? Dapat hiburan je. Pahala dapat? Tak dapat. Ya? That's the way I like it. Aha. Dapat apa? Dapat hiburan je. Pahala dapat? Tak dapat. Ya? Jadi nak berhibur, ikut cara Islam. Kerana apa saja kita laku tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Mana tahu? Allah khabar. Mana tempat Allah khabar? Dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah?
wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak rugi ke nak untung? Kalau tak nak rugi, ikut cara Islam. Apa saja kena buat cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, kenduri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kekeluargaan cara Islam, pendidikan cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise, Allah will not accept. Faham kedua cakap betul ni? Nak ajar bahasa Inggeris pula ke begini? Nak ajar bahasa Arab, dah ada guru bahasa Arab. Anak Tuan Cik Dollah tu. Ini bahasa Inggeris pula kejap ni. Ya. Jadi mesti ikut cara Islam. Baru Tuhan terima. Sedangkan orang kafir tu buat dah apa yang orang Islam buat. Kita semayang, orang kafir ada tak semayang? Ada. Orang Kristian ada tak semayang? Orang Hindu ada tak semayang? Ada. Orang Buddha ada tak semayang? Tapi terima Tuhan kat semayang dia kan? Tak terima ya. Okey. Kena amalkan Islam tu. Baru dapat pahala. Ya. Lagi apa? Kalau boleh kita mengelakkan daripada masuk neraka walaupun dengan sedekah sebiji tamar, buat. Walaupun sebelah tamar aja, bukan sebiji mana. Sebelah tamar, maka buat. Kalau itu boleh melepaskan diri kita daripada neraka. Kerana neraka itu tak ada siapa lalu nohonya. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tahu wrath? Wrath tu artinya W-R-A-T-H, kedahsyatan. Itu namanya W-R-A-T-H, wrath. Kedahsyatan api neraka tu. Tak ada siapa yang boleh nak nohonya. Kena apa? Api neraka tu kena besi, cair besi tu. Kena batu, hangus batu tu, hancur. Kena kayu, kentung kayu tu. Kena daging manusia, jadi debu daging manusia tu. Itu kehebatan api neraka. Tak sampai lalu nohonya. Ya. Kemudian apa pula? Apa kata Abu Isa? Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih. Hasan tu apa? Baik. Sahih tu apa? Sah dia tu. Hasan lagi sahih. Memang itu hadis, bukan kutip-kutip, bukan reka-reka. Kemudian masalah yang kedua, yang ketiga. Tengok yang ketiga. Masalah yang ketiga tadi apa? Apa masalah yang kedua tadi? Melihat wajah Allah di akhirat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi syaratnya dapat masuk syurga dulu. Dah masuk syurga baru boleh tengok wajah Allah ya. Tidak tak dapat. Ini yang ketiga. Masalah hari kiamat itu. Masalah hari kiamat itu mengapa banyak namanya dalam Quran? Mengapa nama yang banyak? Yaumul qiyamah. Lagi apa? Yaumul talaq. Lagi yaumul hisab. Macam nama-nama. Macam-macam nama. Ini ada di sini. Yaumul khusrah. Yaumul nadamah. Yaumul muhasabah. Yaumul masa'alah. Musa'alah. Ada sebagainya. Itu banyak nama yang apa? Tengok apa kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ikhya. Ikhya tu apa? Ikhya Ulumuddin. Nama kitab. Sebab pun dibanyakkan Allah nama hari kiamat itu supaya menjadikan ingat. Supaya kita ingat. Supaya kita sedar bahawa ni dunia ni bukan kekal. Semua akan binasa belaka. Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Cerita kiamat tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak binasa ialah zat Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Jadi itu sebab banyak nama kiamat tu ya. Supaya kita ingat bahawa dunia ni tak kekal. Dunia ni akan hancur, dunia ni akan binasa. Maka berlakulah kiamat. Pasti akan berlaku hari kiamat tu. Cuma tak tahu di mana. Itu aja di antara Allah rahsiakan ialah tarikh hari kiamat. Cuma tak tahu. Jibril pernah nanya Nabi, bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Orang yang ditanya dan orang yang bertanya, siapa? Dua-dua tak tahu.
Jibril nanya Nabi bila hari kiamat. Tanya Nabi, jawab Nabi. Orang yang bertanya dan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Salah satunya ialah tarikh hari kiamat. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, sebab pun dibanyakkan Allah nama hari kiamat itu supaya menjadikan ingat, seperti ingat bahawa dunia ni tak kekal, kita pun akan mati. Dan terlintas di hati kita ni akan segala maknanya, akan jadi peringatan orang-orang itu akan hal ahwal, hal itu satu, kalau banyak ahwal, hal ahwal, perkara-perkara yang berlaku pada kiamat besok. Kiamat itu, maka mengambil pengajaran ia daripada situ bagi kuat memelihara akan dirinya daripada sekalian yang tersebut. Ketika bersedia untuk pergi hari kiamat, bersedia nak hidup dalam kehidupan selepas hidup ini, hidup selepas mati. Maka di sini sekarang dihimpunkan segala nama-nama hari kiamat. Maka yang lebih masyhurnya di dalam Quran ialah Yaumul Qiyamah, di hari kiamat. Itu namanya hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Artinya hari kebangkitan. Sebab dinamakan dia dengan yang demikian kerana melengkapinya atas menerangkan huru hari kiamat. Kiamat itu huru hari yang dahsyat, ya. Huru hari kiamat itu dan kehebatan baginya, dan menerangkan keisbatan. Apa keisbatan? Isbat apa tu? Isbat. Mengiyakan. Menetapkan. Itu isbat. Lawan isbat apa? Nafi. Tak faham ke mana? Isbat tu cakap Arab. Artinya apa? Membenarkan. Lawannya menafikan. Sebab kita bila mengucap syahadah apa? La ilaha illallah. Mula dengan nafi. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Itu isbat. Illallah itu isbat. Sebelum itu kita nafikan. Yang lain itu semua bukan Allah. Matahari bukan Allah, bulan bukan Allah, gunung bukan Allah, api bukan Allah, patung bukan Allah, gua bukan Allah, pangkat bukan Allah, harta bukan Allah. Yang sebenar-benar Allah je lah. Yang belum sebenar Tuhan apa? Illallah, melainkan Allah je Tuhan sebenarnya. Itu dia. Itu lawan apa? Isbat tadi nafi. Maka dinamakan dia dengan demikian itu kerana melengkapi atas menerangkan huru hari kiamat itu dan kehebatan baginya, dan menerangkan keisbatan, katanya pengakuan, mengiyakan, membenarkan keisbatan bangkit dari kubur. Allah ada kabar dalam Quran, ada Allah kabar dalam Quran bangkit dari kubur. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, surah Al-Mu'minun, ya. Kamu akan di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Semua nanti akan bangkit belaka. Tak kira siapa. Netanyahu bangkit semula. Ariel Sharon bangkit semula. George Washington bangkit semula. Lagi apa? Winston Churchill bangkit semula. Hitler bangkit semula. Apa saja. Netanyahu bangkit semula. Dari kubur tu. Dia namanya kiamat, ya. Dan memberi bekas akan kiamat itu pada seisi alam. Dan janji dengan jumpanya dan melihatnya. Allah janji untuk berjumpa dengan kiamat dan melihatnya nanti. Dan kata setengah ulama, sebab pun dinamakan dengan hari kiamat kerana semua orang berdiri kerana Tuhan Rabbul Alamin akan diberi mereka itu duduk. Semua berdiri depan Allah Taala. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Dan lagi dia namanya selain pada kiamat namanya Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, hari perhimpunan. Hasrah, dikumpulkan. Hari kesesalan, hari dia merasa menyesal. Sebab pun bernama demikian kerana orang-orang yang semuanya sesat, mereka itu padanya bukan sesal tu ni menyesal, ya. Semua orang tu sesal. Aku dalam dunia itu baik aku sembahyang, dalam dunia itu baik aku sedekah, dalam dunia ini baik aku puasa, baik aku zikir dan sebagainya. Itu menyesal. Rugi aku ni, ya. Dia menyesal. Penyesalan.
Itu hasrah tu hanya menyesal. Dia khas rugi. Menyesal tu terkasih dari dia rugi lah. Itu namanya yaumul hasrah. Maka orang yang berbuat jahat, sesal ia atas kejahatannya itu. Dan orang yang berbuat baik, sesal ia akan sedikit kebajikannya. Orang buat baik pun menyesal juga. Kalau aku habiskan masa aku tu semayang je, ngaji aja, baca Quran ya, kan bagus. Gini dah. Duduk depan kotak bingung di rumah tu. Berkejam-kejam. Siapa tak ada kotak bingung di rumahnya angkat tangan. Siapa tak ada kotak bingung di rumah angkat tangan. Berkejam-kejam. Nengok musang jagut. Nengok pendekar bujang lapuk. Nengok Mr. Bean. Nengok apa? Three Stooges. Ya tak? Nengok Arsenal lawan Liverpool. Lagi apa? Nengok Lee Chong Wei lawan kan? Lindan. Nengok Boris Becker lawan kan? Siapa? Dengan apa? Tak. Saya Boris Becker. Siapa main tenis? Lawan siapa? Oh, Nadal. Rafael Nadal. Oh, pandai awak. Dia pun hafal. Rafael Nadal. Itu je. Bukan jam. Coba masa tu digantikan dengan zikir. Kan bagus? Digantikan dengan baca Quran. Kan bagus? Digantikan dengan selawat. Kan bagus? Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali? 10 kali. Tak ke tak nak. Jadi selalulah berselawat. Itu yang besar tu. Kerana sikitnya ibadahnya. Itu namanya Yaumul Hasrah. Kemudian namanya apa? Yaumun Nadamah. Yaumun Nadamah. Artinya hari kebebalan. Orang bebal. Hari bebal. Bebal apa? Degil. Cakap orang gajah apa? Biut. Biut. Daun biut. Tak ada orang gajah kan ni? Bebal. Biut lah tu. Orang pakai kata biut juga. Orang berok cakap. Ya. Katanya degil. Tak mau nak cakap. Itu biut ya. Itu bebal. Artinya hari kebebalan. Sebab bernama yang demikian kerana bebal atas luput daripadanya segala amal yang soleh. Suruh sedekah tak nak sedekah, kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung asin dan sebagainya. Itu bebal tu, menyesal tu. Kerana dia menyesal tu biasanya tak nak bersedekah lah. Orang yang munafik tu tak nak mati tu kerana dia nak hidup balik. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia nak bersedekah dan nak beramal dengan amal soleh. Ada tak? Ada ayat bunyi tu, fa asaddaqa wa akum minas solihin, surah Al-Munafiqun. Macam mana kata ayat tadi bila dah mati tu? Dah lupa saya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bila dekat ajal tu, ya Allah, tangguhlah kematian aku ni yang dah dekat ni. Tangguhkan, jangan bantikan aku kerja ni. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum, aku nak bersedekah dan nak beramal dengan amal soleh. Itu menyesal. Pada tengah hidup tak nak. Jenuh orang azan dapat tak kerti. Orang pergi masjid bukan tak nampak, dia buat ni tak siok ya. Itu baru menyesal. Begitulah. Sebab bernama yang demikian itu kerana bebal atau menyesal, luput daripada segala amal yang baik. Ini tadi lagi an-nadamah, hari penyesalan atau hari kebebalan. Kemudian namanya lagi apa? Yaumul muhasabah, akan hisab. Iaitu hari apa yang pasti disempurnakannya dan apa yang orang pasti menyempurnakannya baginya. Maka mereka itu berkira-kira padanya akan amal mereka itu atas sedikitnya dan banyaknya. Kerana semua akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dah pernah ayat tu? Ujung surah apa?
At-takasur. Dinampakkan kepada neraka jahim dulu. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu akan dinampakkan dengan neraka jahim. Kita akan nampak neraka jahim tu. Dan kamu akan melihat neraka jahim tu dengan penuh keyakinan. Yakin betul. Kemudian semua kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Semua akan ditanya. Rumah ada berapa? Tanya. Homestay ada berapa? Tanya. Rumah sewa ada berapa? Ditanya. Mentokar ada berapa? Tanya. Baju ada berapa? Ditanya. Jubah ada berapa? Ditanya. Serban ada berapa? Ditanya. Ya? Seluar pendek ada berapa? Ngapa pakai seluar pendek? Dan sebagainya. Apa nak jawab? Semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Dari kiamat semua akan ditanya. Ya? Itu nama muhasabah. Dan seterusnya namanya Yaumul Musa'alah. Ada masalah-masalah. Coba datang kita baca. Cukup. Saya dah sebelah lebih dah. Cukup dah? Cukup ke dah? Sabuel Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Nak tanya boleh? Boleh. Soalan saya. Apa bahasa perkataan neraka dan syurga? Adakah bahasa Arab? Macam mana? Apakah bahasa perkataan syurga dan neraka? Ada bahasa? Bahasa? Bahasanya. Syurga bahasa Melayu. Bahasa Arabnya jannah. 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 Atau kalau banyak jannat. Nun alif ta. Ta tu panjang ya. Neraka cakap Melayu. Cakap Arabnya nar, api. Ya, alif nun alif ra, an-nar kalau satu. Kalau banyak niron. Neraka cakap Melayu, syurga cakap Melayu. Cakap Arabnya syurga jannah atau jannat. Atau neraka cakap Melayu, cakap Arabnya nar, alif lam nun alif ra, an-nar kalau satu. Kalau banyak an-niron. Alright. Ya, sila. Bisa cakap pasal bersedekah kan? Boleh ke kalau bersedekah tu kita minta pahala tu untuk wayang kita boleh sampai ke tak sampai? Jawabnya sampai. Kita sedekah untuk ibu bapa kita sampai pahala pada dia. Sebab itu jangan kerkut, jangan bakhil, jangan tangkap jering, jangan tak hidung masin. Kena niat ke kalau macam kita cakap Ibu bapa tak payah niat. Automatik dapat. Apa saja kebaikan yang kita lakukan automatik dapat dia. Orang lain kena niat. Macam saya sedekah untuk isteri kena niat. Tapi untuk mak bapak tak ada niat. Tak payah niat, dapat je dia. Lagi satu Ustaz. Ya. Ustaz, bagi orang yang maknanya dia semayang, dia beramal dan baru dapat Ya, dia utamanya semayang. Kalau tak semayang, lantaklah satu dunia yang sedekah tak terima. Mesti semayang dulu. Baru dikira semayang, baru dikira sedekahnya, baru dikira puasanya, baru dikira zikirnya dan sebagainya. Yang nombor satu semayang. Ya, siapa kata dia? Ya, sila, Puan. Bila Allah membuat pengadilan, bagaimana manusia? Adakah dia bertelanjang bulat atau berpakaian dengan pakaian apa? Yang telanjang bulat tu pada mahsyar. Di dalam masyarakat. Pada mahsyar ya. Ini Di pengadilan tu di mahsyar jugalah. Ya. Kalau orang itu ada diberi adalah pakaiannya. Bagi orang biasa telanjang. Bagi orang yang dapat naungan aras, itu dah adalah pakaian dia ya. Orang yang ada pangkat, itu adalah pakaian dia. Ya. Okey. Lagi okey, tuan. Saya ulas sekali. Rasa pada masyarakat semua yang panjang. Nanti yang Allah jumpa dengan hamba yang disuruh bagaimana dia ada pakaian. Dia ada pakaian lah itu yang ada pangkat tadi. Yang ada pangkat tu ada pakaian ya. Ini orang yang biasa-biasa tu telanjang. Yang dapat pangkat. Tak pangkat tak?
Al-muflihun, nak tak nak? Al-faizun, nak tak nak? Ashabul yamin, nak tak nak? Itu pangkat-pangkat yang diterima oleh orang yang di akhirat itu. Okey, lagi? Habis. Lima kali habis itu. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.